Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi thayyibin wa ashabihi wa ghurril mayamin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Alhamdulillah, kita panjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyambung kembali daripada surah yang kedua daripada pengajian kita, juzuk yang ke-30, tafsir juzuk yang ke-30. Pada kuliah yang lalu kita sampai kepada mukaddimah daripada surah An-Nazi'at, yang mana kita tahu ia merupakan antara surah Makkiyah, dan kita menyebutkan tentang peranan bagaimana Allah Azza wa Jalla menggunakan al-aqsam, iaitu sumpah. Dan di antara di kalangan para ulama yang agak menarik penulisan berkaitan dengan sumpah yang berada dalam Quran, seperti mana Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Nu'ayn fi Aqsam Al-Quran, yang menyatakan bahawa sumpah yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran bukan sahaja kerana benda itu mempunyai nilai yang besar. Allah bersumpah wadduha, dan waktu duha Allah menyatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah wattini wazzaitun wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ia bukan sahaja Allah memilih perkataan tersebut, tetapi bagi Al-Hafidh Ibn Qayyim menyatakan bahawa perkataan itu mempunyai perbincangan yang panjang, ada kesinambungan pada perbincangan itu pada keseluruhan secara umum kepada surah yang Allah Ta'ala gunakan sumpahan itu. Dan kita pun menggunakan bersumpah dalam urusan harian kita kadang-kadang, walaupun kita gunakan bukan selain daripada nama Allah untuk memperkuatkan tuduhan ataupun perkataan kita. Dan Arab pada waktu dulu kadang-kadang dia bersumpah banyak benda, bahkan mereka menggunakan dia bersumpah dengan kesihatan dia dan banyak perkara yang lain. Dan kita sampai kepada perbincangan di mana Allah menyatakan bahawa dalam firman Allah Azza wa Jalla wan nazi'ati gharqa, bahkan surah ini dinamakan dalam surah An-Nazi'at. Para mufassir berbeza dengan apa yang perlu diterjemahkan dengan perkataan An-Nazi'at. Kalau tuan-tuan buka kepada terjemahan, Quran terjemahan, dia akan menyatakan para malaikat yang mencabut. An-Nazi'at bermaksud malaikat, tapi perlakuan dia adalah dia naza'an, dia tarik dengan paksa. Naza', okey, dia tarik dengan paksa. An-Nazi'at adalah para malaikat yang mencabut, yang merenjat. Cuma di sana secara umum pandangan yang masyhur dan jumhur menyatakan ia Nazi'at ini kembali bermaksud kepada para malaikat. Antara yang menyatakan pandangan yang lain, Ibn Abbas menyatakan para malaikat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan dia an-nujum, iaitu bintang-bintang. Cuma di kalangan para ulama yang agak terkemudian, antaranya seperti Al-Islahi, dia memberikan justifikasi dia bahawa ia bukan malaikat dan ia juga tidak bermaksud bintang, disebabkan sebab-sebab yang beliau nyatakan. Antaranya yang pertama, perkara yang fundamental dalam bahasa Arab, kalau kita nak letakkan ia adalah kata ataupun alamat signal kepada perempuan itu, di hujung dia ada alif ta. Okey, sebab tu bagi lelaki muslim, 2 orang muslim namanya musliman, 3 plural dipanggil muslimun, ataupun kita selalu masukkan jadi muslimin. Plural ataupun jamak dipanggil muslimun ataupun muslimin, waw nun ataupun ya nun. Kita tahu, kalau perempuan untuk seorang dipanggil muslimah. Okey, kalau 2 orang muslimatan, kalau plural dan banyak dipanggil muslimat. Okey, para jemaah muslimin, muslimat. Jadi
isyarat kepada perempuan itu adalah alif ta ataupun tak marbutah, muslimah. Okey, itu untuk satu. Kalau banyak, muslimat. Maka kata al-islahi, bagaimana al-nazi'at ini boleh dimaksudkan dengan malaikat, sedangkan Allah di dalam Quran menolak penisbahan ataupun penyandaran malaikat itu kepada perempuan. Allah menolak usaha orang-orang kafir menyatakan bahawa malaikat itu dia cuba untuk sandarkan kepada feminism, untuk perempuan. Allah menyatakan dalam Quran, wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataqawwaluna qawlan 'azima, dalam surah Al-Isra ayat 40. Mereka mengambil para malaikat itu sebagai perempuan, sedangkan mereka mengada-ngadakan perkataan yang besar implikasinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok dalam Kristian, dia cuba jadikan malaikat itu budak-budak kecil yang perempuan. Okay? Dalam dia punya statue, dia punya berhala dia ataupun patung dan sebagainya, malaikat itu cenderung ataupun mereka katakan dia ada jantina, dijadikan perempuan. Okay? Dan itu Allah bantah dalam Quran. Allah kata wattakhadha minal malaikati inasa, mereka itu mengambil malaikat itu sebagai perempuan. Innakum lataqawwaluna, kamu mengada-ngadakan mencipta perkataan yang Allah tak sebut, kamu sebut. Benda ini besar di sisi Allah. Okey? Walaupun dalam Quran kita tahu Allah menggunakan, dia ada sikit macam dia kena belajar tentang grammar ataupun nahwu bahasa Arab. Apabila perkataan itu al-malaikah, daripada segi nature dia, malaikah dalam bahasa Arab, malaikah adalah plural, jamak. Kalau singular dia adalah malakun. Dua malaikat, malakan, jamak dia malaikah. Tapi kalau kita dalam masyarakat kita, satu malaikat, banyak malaikat. Tapi sebenarnya malaikah dalam bahasa Arab itu sendiri adalah plural ataupun jamak, ramai. Maka di dalam bahasa Arab, kalau kita nak katakan contoh, malaikat berkata, qalatil malaikah, yang dinamakan sebagai jumlah fi'liyah, jumlah ataupun sentence ayat yang dimulakan dengan kata perbuatan, qalat. Kalau perkataan itu dia merupakan kata dia verb dia itu adalah ataupun noun dia adalah perempuan, maka verb dia mesti juga perempuan. Qalatil malaikah, dia mesti macam tu. Tetapi sekiranya dia menjadi jumlah ismiyah, dia akan menyatakan al-malaikatu qalu, dia akan balik kepada lelaki juga. Okey, bermaksud bukan dia ada jantina. Tetapi kalau kata kita panggil, kalau kita sandar dia guna kata ganti nama diri perempuan, bermaksud kita letakkan dia jantina. Tetapi bila kita kata contoh gentleman atau masyarakat semua termasuk lelaki dan perempuan, dia akan menggunakan kata ganti nama diri lelaki. Bukan masuk semua itu lelaki, tetapi dia taglib, dia masukkan sekali. Okey, rakyat, bukan masuk rakyat itu perempuan saja, tetapi perempuan dan juga lelaki. Okey, bermaksud Quran sendiri tidak menisbahkan malaikat itu dengan perempuan. Okey. Dan yang kedua, kalau kita tengok ayat ini, wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa, maksud wan nazi'ati gharqa adalah to yank forcefully. Malaikat itu dikatakan dia masuk ke dalam ruh manusia, dalam tubuh manusia, dia akan tarik, dia akan mencabut ruh itu untuk ketika nak dimatikan, dia akan masuk dive, gharq. Ini maksudnya kalau kita panggil gharq dalam bahasa ni macam dia lemas. Dia masuk dive deeply. Dia selam dalam. Okey? Bermaksud malaikat akan masuk ke dalam badan, dia akan masuk betul-betul dalam ruh dan dia akan cabut ruh daripada dalam. Okey? Itu bermaksud wan nazi'ati gharqa. Kalau kita menyatakan nazi'at itu adalah malaikat. Walau bagaimanapun, di dalam hadis menyatakan bahawa ruh apabila dia mati, malaikat akan berada pada kaki kita. Malaikat maut akan menyeru kepada ruh untuk keluar. Okey, untuk keluar.
Lepas tu dia akan panggil dia, ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia akan seru dan dia akan keluar. Dia akan keluar daripada kepala sehingga pada akhirnya pada kakinya. Seperti Nabi SAW mengatakan, orang itu, satu orang hamba, akan dia terima taubatnya selama mana ia belum sampai ruhnya kepada ghargah, kepada kerongkongan. Bermaksud dia akan keluar daripada kepala, dia akan akhir sekali daripada kaki. Ia sama sekali kontradik kalau katakan ia adalah para malaikat. An-nazi'at itu dengan maksud malaikat. Sebab malaikat tidak masuk dan dia cabut. Dia akan seru dan roh itu akan keluar. Akan keluar. Dalam riwayat yang sahih juga, Nabi SAW, apabila Nabi keluar, roh Nabi keluar dan dipakaikan dengan pakaian syurga. Okey, dan akan dipakaikan dengan pakaian syurga. Okey. Seterusnya Allah menyatakan wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Nasha bermaksud kalau dikatakan demi bintang-bintang yang berpindah-pindah. Nasyata, kalau kita mengambil menyatakan bahawa malaikat masuk ke dalam roh dan dia tarik. Nasyata dimaksud dia mudah. Dia mudah. Nasyata kalau dalam bahasa Arab secara literal adalah satu perbuatan di mana dia akan buka satu ikatan tanpa usaha. Contoh kita ikat tak keluar, tak kuat. Dalam keadaan tu tiba-tiba ini lebih kepada dulu ada kuda dan juga unta. Bila dia parking unta tu ataupun dia parking kuda tu, dia akan ikat pada tempat dia. Kalau kata ikatan itu tidak kuat, tiba-tiba makin lama dia bergerak dia akan terungkai sendiri. Terungkai tanpa perbuatan kita itu dinamakan sebagai nasyat. Okey? Wan nasyitati nashta, nashta adalah maf'ul mutlaq. Dia buka ikatan itu dengan mudah. Bermaksud kalau kita mengambil pandangan bahawa ia adalah malaikat, bermaksud malaikat akan tarik nyawa tersebut dengan mudah. Seperti tidak ada ikatan langsung. Okey? Sedangkan roh dan jasad kita berada dalam keadaan yang begitu sebati. Tetapi bila Allah Ta'ala mentakdirkan untuk kita kembali kepada Allah, malaikat akan hadir dan akan ambil dalam keadaan yang mudah dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita katakan bahawa nazi'at itu tadi bermaksud angin, seperti mana kata Islahi, ketika berlakunya qiyamah, angin akan pergi untuk menghancurkan bumi dalam keadaan yang mudah. Okey, dia pergi dengan angin tersebut. Kita tahu ketika dalam qiyamah yang bawah akan naik ke atas, yang atas akan turun ke bawah, pokok dan sebagai gunung ganang akan tidak ada pada tempatnya. Hari ini kita tengok gunung atau bukit sebelah rumah kita tengok begitu hebat. Pada hari kiamat dia akan seperti kata Quran, fata morgana, dia seakan berterbangan. Bermaksud angin itu tadi, kenapa disebutkan angin? Kerana Allah Azza wa Jalla akan menetapkan bahawa ada 2 kali tiupan sangkakala sebelum penghancuran dunia. Okey, dan tiupan itu signifikannya dekat dengan angin. Maka kalau kita menyatakan nazi'at itu adalah angin, bermaksud dia akan mudah untuk menghancurkan dunia ketika proses penghancuran qiyamah. Okey. Wasabihati sabha. As-sabah. Sabah bermaksud kalau kita panggil wayasbah, dia berenang. Okey? Malaikat dia ataupun angin ke, dia akan pergi dalam keadaan seakan orang itu berenang dan dia masuk ke semua tempat. Dia masuk ke semua tempat. Sehingga kita kalau kata kita berenang ada batu, kita tak boleh pergi ke sebelah daripada itu. Tetapi dalam keadaan tersebut dia akan macam floating, akan dia swim easily untuk pergi, sama ada mencabut nyawa ataupun menghancurkan dunia. Perkataan ini tuan-tuan, kalau kita tengok seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengulangi banyak perkara. Anna wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Okey? Yauma tarjufur rajifah. Pada ayat pertama sehingga ayat kelima dalam surah An-Nazi'at, Allah mengulangi dengan gaya yang sama. Okey, untuk memberikan tauhid, kekuatan, menguatkan bahawa ini adalah perkara yang benar. Dan hebat dalam surah An-Nazi'at, kalau kita tengok dalam ayat pertama sampai ayat kelima,
Apa dia punya kelebihan adalah, kalau kita boleh tengok di hujungnya dia menggunakan tanwin. Okey, wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashtan was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqan fal-mudabbirati amra. Dia uniform hujung dia. Okey, hujung dia uniform. Selepas daripada ayat ke-6, okey, ayat ke-6 sehinggalah kepada ayat ke-14, dia uniform daripada ayat ke-6 sampai ayat ke-14 dengan diakhiri dengan ta marbutah. Bermaksud daripada kena yauma tarjufur radifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah. Dia sama. Ini yang menyebabkan Arab menjadi pening. Ketika mereka merupakan tokoh dalam bahasa, tiba-tiba Quran datang mencabar, challenge kehebatan bahasa mereka. Daripada ayat pertama sampai ayat kelima, Allah menggunakan kaedah dalam balaghah dipanggil sebagai sajak. Okay, dalam masyarakat kita ada juga sajak. Sajak dalam bahasa Melayu, dalam puisi. Tapi dalam bahasa Arab, dalam balaghah as-saj'u, apabila di hujung ayat tersebut dia menggunakan rima yang sama. Okey? Dan ini biasa dalam syair-syair Arab. Sebagai contoh, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Itu antara kelebihan ataupun cara syair mereka. Okey, bagaimana dia menjadikan rima dia sama tetapi message pun sama. Bila berubah benda lain, message yang lain dalam keadaan rima yang lain. Okey, dalam keadaan rima dia yang sama, Allah Ta'ala meletakkan mesej yang sama. Okey, Allah kata fasabiqati sabqa. Fasabiqati sabqa. Sabaq dalam bahasa Arab merupakan maksud dia racing, perlawanan. Sebab tu kita panggil musabaqah, pertandingan. Bermaksud orang sabaq. Dan sabaq ni selalu orang kata dia ni macam lumba lari. Okey, itu lawan dia, masuk dia sama sendiri. Jadi kita panggil musabaqah, pertandingan. Bermaksud mereka itu as-sabaq, mereka cuba untuk lari lebih cepat, untuk buat kerja dengan cepat. Sama ada angin ataupun malaikat, dia akan buat perkara itu dalam keadaan yang cepat. Allah kata dalam ayat kelima, fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra. Dalam ayat dan surah yang lepas kita sebutkan, Allah Taala menyatakan thumma adbara yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu, dalam surah Abasa fa anta anhu talaha. Al-mudabbirati amra, tadbir, antara perkataan adalah perkataan tadbir adalah bagaimana dalam segi bahasa adalah dia plan sesuatu dengan cara yang baik. Okey, kita katakan pentadbiran, bermaksud dia menguruskan dalam keadaan yang tersusun. Okey? Dan apabila Allah Azza wa Jalla menentukan malaikat ataupun angin itu bergerak buat kerja arahan Allah, dia akan buat dalam keadaan yang tersusun. Okey? Dia akan dalam keadaan tersusun. Dia bukan seperti mana kadang-kadang kita rasa dia ada masalah. Apabila orang melihat agama dalam satu keadaan yang hari ini adalah pengurusan agama yang tidak tersusun, ia sebenarnya memalitkan kepada Islam. Ia memalitkan imej ini kepada Islam. Bila kadang-kadang Islam deal dengan masalah, orang akan tengok Islam ni dalam keadaan yang begitu tidak tersusun. Okey? Sebagai contoh, banyak kali dan kita tengok apa yang terbaru, apabila ada satu orang bukan Islam di Pahang, dia meninggal. Okey? Dalam keluarga bukan Islam, dan kemudian dibawa bukti ketika nak penghubungian bahawa dia Islam, nak diambil mayat dia. Kadang-kadang dalam pengurusan agama kita, ada orang tu ketika dia mati dalam keadaan yang sakit, susah, tak cukup makan, miskin, fakir, kita tak pergi pun bantu dia. Tapi bila dia mati, kita berebut. Okey? Contoh dulu, antara salah seorang daripada dua pendaki Malaysia ke Everest. Yang pertama, dua orang Indian, Hindu, tidak sama ada Mohandran ataupun seorang lagi. Dia masuk Islam secara senyap-senyap.
dan semua tahu, satu Malaysia tahu dalam surat khabar dia mati kerana sakit. Dia kena kencing manis, jantung dan sebagainya teruk. Dia dalam keadaan miskin, sedangkan dia adalah orang yang pertama yang mendaki dan sampai ke puncak Everest dengan bawa nama Malaysia. Dia masuk Islam. Bila dia mati, berebut pula kita. Tuan-tuan, kalau kata dia mati dalam keadaan dia menyembunyikan Islam dia dikebumikan di perkuburan orang bukan Islam, bukan maksudnya dia masuk ke dalam neraka dah. Isunya dia kata, habis itu takkan kita nak biarkan dia dikebumikan. Masalahnya ketika kita nak ambil mayat tu, dia akan menyebabkan pertempuran dengan keluarga dia. Yang mana keluarga dia akan kata apa? Tengok engkau ketika mati kau nak rebut dia punya mayat, time dia hidup kau biarkan seorang-seorang. Sedangkan duit bukan kita tak ada. Satu Malaysia setiap tahun zakat saya sebut dahulu 2 bilion paling kurang. Selangor saja 450 juta, wilayah persekutuan 550 juta. Itu untuk 2 wilayah saja dah 1 bilion. Kalau campur dengan satu Malaysia, tak 2 bilion. Masalahnya apabila Allah Taala menyebutkan dalam Quran, Nabi SAW sendiri, Quran sendiri bila menyebutkan tentang agama tersusun, dakwah Nabi tersusun. Isu yang terbaru apabila kita nak tengok tentang isu DNA babi dan sebagainya, apabila dia benda dah dikatakan halal lah. Tuan-tuan, sebenarnya apabila JAKIM keluarkan halal ni, kalau katakan dia punya apa standard itu terlalu tinggi, kadang-kadang tak masuk akal pun standard yang dia buat lah. Bermaksud kalau kata once dia kata halal, bermaksud halal dia tinggi. Tapi tidak semestinya yang tidak diberikan oleh JAKIM itu halal, yang tidak diberikan oleh JAKIM itu tidak halal. Tetapi bila JAKIM kata halal, maka dia halal. Okey? Tapi bila dia tak kata halal, tak semestinya dia haram. Okey? Itu kaedah yang pertama. Yang kedua, sebab kalau kita tengok sekalipun, contoh ada banyak restoran-restoran mamak tak ada halal, tuan-tuan. Tak ada halal. Kadang kita tanya tentara yang pemilik kalau kita borak, dia jawab kerana salah satu daripada syarat untuk mendapatkan restoran halal, salah seorang daripada yang berada di kitchen itu, cook itu mestilah Melayu Malaysia. Kalau dia Melayu tapi dia bukan Malaysian, maka dia tak boleh dapat. Ketika dalam tu dia mesti ada. Kalau nak tanya itu Islam ajar kan? Tak ada. As long as dia Muslim, dia dalam tu dia masak dan sebagainya, halal. Okey, tapi syarat itu kalau kita tanya JAKIM pun dia kata si persijilan ini adalah untuk membantu industri Melayu Muslim tempatan. Dia sebut, dia jelas, dia memang beritahu. Okey. Jadi patut kita katakan dia punya standard itu tinggi dan kadang-kadang merapu lama. Dan yang kedua, tidak semestinya apa yang ada, apa yang dia tidak katakan halal, dia mesti menjadi haram, tak. Dan kebanyakan daripada majlis-majlis fatwa yang ada, Malaysia hebat, setiap negeri ada majlis fatwa. Okey, benda yang haram pun dia ada setengah tu tak gazetkan lagi. Sebagai contoh, Perak dia tak menggazetkan lagi bahawa rokok itu haram. Perak tak. Okey, walaupun kebangsaan Selangor dan sebagainya kata haram lah, dunia pun dah kata haram. Sebab itu adalah satu kuasa prerogatif bagi negeri untuk benda-benda hal agama. Okay? Bahkan di sebuah negeri di selatan Malaysia pun hebat, apabila orang lain boleh membatalkan perkahwinan kita. Saya tak pasti sama ada bagaimana dalam prosedur perundangan. Sebab kalau satu kes itu dah diputuskan, dia dah kes yang tertinggi di Mahkamah Rayuan Syariah. Okay? Itulah Mahkamah Syariah, rayuan adalah mahkamah tertinggi dalam sistem perundangan. Apabila dia telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, okay, bermaksud dia akan menjadi presiden, bermaksud dia akan menjadi rujukan kes. Ada satu kes di sana, apabila selepas suami dia mati 6 bulan, datang orang kata asalnya dia telah bercerai dengan suami dia, untuk menafikan si isteri mendapat harta. Hakim boleh pergi buat, boleh mendengar dan dia kata batal. Yang batalkan pula adalah majlis fatwa dan juga mufti. Okey. Dan sehinggakan perbicaraan itu, si isteri yang dituduh bercerai itu tidak boleh menghadiri kes dia. Mahkamah Syariah.
Sehinggalah sampai kepada mahkamah rayuan, dia kata dia kekalkan bahu bercerai. Bermaksud, contoh, kalau kita duduk di rumah, kita syok kat bini kawan, jiran kita. Kita boleh pergi mengadu kat mahkamah, buat satu laporan, menyatakan bahawa mereka dah bercerai. Kalau kes di negeri tersebut, boleh berjalan. Boleh berjalan. Sebab kes itu diterima dan juga dibenarkan oleh mahkamah rayuan negeri tersebut. Tengok, bayangkan. Bayangkan. Benda yang agama menjadi main-mainan. Bab itu kita tak buat untuk demonstrasi ke, laporan polis ke, tak ada. Benda yang mempunyai khilaf, kita bising. Contoh DNA babi. Okey? Tuan-tuan, isu ni berbeza. Kadang-kadang orang tanya, saya tak setuju, walaupun tidak setuju sepenuhnya dengan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, contoh Jelatin. Jelatin dia tidak terurai ataupun berubah secara begitu signifikan dalam isu tersebut. Cuma kalau kita melihat secara khusus dalam isu DNA sebagai contoh, tuan-tuan, kalau benda itu ada DNA, tidak semestinya benda itu adalah babi. Bermaksud DNA babi bukan maksud kita letak daging babi seketul ni kita makan sama dengan DNA itu. Dah, DNA itu terlalu kecil. Kalau tuan-tuan ambil mikroskop pun tuan-tuan tak boleh tengok DNA, terlalu halus. Okey, kadang-kadang benda ini boleh kadang-kadang dia boleh, contoh, kadang-kadang saya pegang DNA, saya boleh ada di sini kerana tangan saya berpeluh. Okey, tak semestinya benda tersebut haram. Jadi semua, lepas tu saya kata hebat masyarakat Malaysia, bila hilang MH370, dia semua jadi pakar aviasi. Okey, bila ada pilihan raya kecil, dia semua jadi pakar sains politik. Bila sampai bab ni, dia jadi pakar kimia dan juga mujtahid. Itu masalah. Benda panjang. Bahkan buku cerita saya beritahu dalam majlis fatwa kebangsaan, bukan keseluruhan daripada ahli majlis itu faham apa tentang DNA ini. Dr. Wahab Suhaili telah pun keluarkan fatwa dalam bahasa Arab, mereka pun tak faham, dan telah diterjemahkan oleh Dr. Zuli. Cerita panjang dah. Dan kemudian dia terjemahkan pun tak faham. Sebab kebanyakan yang menjadi ahli fatwa bukan kerana dia pakar, tapi kerana dia tak dipilih oleh istana. Masalahnya kita masyarakat biasa, bila dia akan ambil ustaz yang bukan dia, dan kita bersama, bila kita kadang-kadang kita cenderung masyarakat kita dengan hedonism, benda entertainment. Okey, benda entertainment. Kalau ustaz tu dia tak melawak, ustaz tu tak menyanyi, ustaz tu tak buat gelak-gelak daripada awal sampai akhir, ustaz tu tak bagus. Kena balik ustaz tu bagus ustaz ni, lawak dia hebat. Tanya dia boleh sebut satu tentang pelawak dia. Apa dia ajar tentang agama? Entah, lupa. Okey? Itu yang dikira sebagai standard kita. Kalau yang datang ada satu persatu daripada hukum ini, kenapa ia sampai pada hukum ini dan sebagainya, dia akan jadi bosan. Gitu, beratlah benda ni tuan-tuan. Sebab oleh kerana kita tak fikir, beratlah. Masyarakat dunia yang lain berfikir tentang bagaimana untuk lebih daripada orang lain. Kalau benda itu tak berat, kita tak fokus. Kita tak fokus. Contoh, kalau benda nyanyi, sama ada suara kita pitching ke laut ke dan sebagainya, kita benda yang bukan untuk kepentingan besar dalam hidup kita pun, benda yang tak ada makna, benda tak ada makna. Tapi bila benda itu tentang Quran, kita kata benda ini besar, Quran kita nak baca dan sebagainya, kita akan menjadi begitu detail bagaimana baca Quran, bagaimana tajwidnya dan sebagainya. Okey? Allah ketika nak hancurkan dunia ini pun Allah bersistem. Takkan kita menguruskan agama kita tak ada sistem. Okey? Allah kata fal mudabbirati amra. Dalam Quran menggunakan dalam dia gunakan planning. Dia gunakan apa kita panggil perancangan itu selain daripada tadbir. Tadbir bermaksud dia plan secara teratur. Itu pun yang digunakan dalam masyarakat kita. Pentadbiran, pentadbir dan sebagainya, maksudnya dia nak menguruskan secara berstruktur. Itu yang pertama. Quran juga menggunakan perkataan kaidun. Kalau Quran kata kaidun fakidun, Quran kata, okey, dengan maksud kaid, planning ataupun perancangan, secret planning, perancangan yang rahsia. Nak buat sesuatu, dia buat secara rahsia. Okey, Allah buat tipu daya,
mereka tak tahu bagaimana. Dia buat satu perancangan rahsia untuk mengenakan Nabi, untuk menipu Allah. Tapi Allah tahu mereka nak menipu Allah, Yahudi. Apabila masuk kepada hari Sabtu, Allah kata jangan untuk buat tangkap ikan. Mereka buat satu perancangan yang kononnya untuk menipu Allah. Dia pasang jaring. Habis hari Sabtu dan kemudian Ahad datang dan diambil benda tersebut. Okey? Kalau contoh katakan hari Sabtu dia datang kerja dan sebagainya, dia tak boleh tekan Swiss kerana benda itu adalah untuk to serve dia, untuk memberikan kemudahan pada diri dia. Okey? Kalau hari Sabtu dia datang, dia tak boleh tekan Swiss ni. Jadi dia cipta satu benda, dia jalan, dia ada sensor kesan dia, lampu terbuka sendiri. Yang kita ada teknologi sekarang. Okey? Jadi dia tak buat benda tu, orang lain yang buat. Asalkan dia nak menipu, itu adalah syariat ketika tu. Syariat kepada bangsa Bani Israel, agama Yahudi, hari Sabtu dia tak boleh sekat-sekat. Contoh, kita nak taubat. Kita taubat, kita menyesal, kita baca kita istighfar, mohon ampun pada Allah, kita salat, kita doa, Allah ampunkan. Ketika berlaku kepada kaum Nabi Allah Musa, mereka menyembah anak patung, anak lembu, patung anak lembu. Allah suruh bertaubat, Allah suruh apa? Allah suruh bunuh diri mereka. Syariat yang berbeza-beza. Syariat itu telah pun dihapuskan, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaidun adalah satu keadaan di mana secret planning, perancangan secara rahsia. Quran juga menggunakan perkataan makrun. Okey, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Okey? Bermaksud satu perancangan wa makaru. Dia Allah tidak akan makar ini, Allah tidak akan mulakan dulu. Perancangan yang mana Allah ataupun perancangan yang dilakukan sebagai satu reaction kepada perancangan yang dilakukan oleh orang kafir. Okey? Maka Allah kata wa makaru, mereka mulakan perancangan jahat ini dulu. Allah ada perancangan Allah untuk balas mereka balik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan yang terakhir antara yang Quran gunakan adalah hailah, adalah clever plan, macam mana untuk ubah ataupun untuk melakukan sesuatu, ada perancangan untuk mencapai dan achieve satu purpose yang dimaksudkan di dalam perbuatan tersebut. Okey. Jadi dalam ayat yang sampai kepada ayat fal mudabbirati amra, ala sajak yang pertama Allah gunakan wan nazi'ati gharqa, fal mudabbirati amra sampai wa fal mudabbirati amra, dan Allah mulakan pada ayat ke-6 yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah, pada hari berbangkit, iaitu bergegarnya bumi. Okey? Bergegarnya bumi. Tatba'uha radifah, diikuti dengan pecah belahnya langit pada tiupan yang kedua. Pada yang pertama akan ada gegaran. Pada Quran menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu bergegar. Dan dia akan diikuti dengan tatba'uha radifah. Okey? Tatba'uha radifah. Radifah dalam bahasa Arab. Okey? Radifah dalam bahasa Arab adalah benda yang ikut. Contoh, kalau kita naik motor, ada yang kita penunggang, yang di belakang itu pembuncing. Radif, dia akan panggil radif. Penunggang ataupun pembuncing. Apa yang di hadapan buat, yang di belakang ikut. Tatba'uha radifah, dan akan diikuti pada seterusnya adalah radifah, ataupun perkara yang tadi dia bergegar bukan saja pada bumi sehingga terpecah padanya langit. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idin wajifah, pada hari tersebut jiwa-jiwa itu akan berdebar-debar. Kita apabila kadang kita bukan sahaja berlaku gegaran, kadang kita tengok langit dah begitu bergelap, nak jadi apa ni, kita pun dah takut. Nak jadi apa, hujan lebih sikit akan banjir. Benda tersebut menjadi kebimbangan kepada mereka. Qulubun yawma idin wajifah.
Tetapi pada hari kiamat, apabila kita melihat keadaan yang begitu dahsyat, ia bukan sahaja menggerunkan hati, ia menyebabkan Allah kata absaruha khashi'ah, pandangan mereka tunduk. Absaruha khashi'ah. Mereka akan kata apa? Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula tadi, yang mana Allah Ta'ala telah matikan dia? Mereka mahukan mereka kembali. Allah sebut dalam banyak surah, Allah kata bagaimana orang-orang kafir apabila telah mendengar, apabila mereka berada di sisi Allah, inda rabbihim, dia kata sami'na kami telah mendengar, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, baliklah kami ke dunia, balik wahai Allah, kami akan jadi orang yang beriman, meyakini engkau. Okey, mereka bertanya, kita ni dibangkitkan semula kah? Nak jadi semula daripada dulu kah? Dan mereka kata, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah." Apakah kami akan dibangkitkan kembali setelah menjadi tulang belulang yang lapuk lama? Orang kadang-kadang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keseluruhan ini dengan mudah, kadang-kadang orang fikir bagaimana Allah hendak jadikan. Asalnya kita hidup macam ni untuk menjadi proses kita sebagai manusia, bukan proses sehari. Umur kita mungkin 30, 40, 50, ini adalah nak mencapai kepada tahap umur terakhir. Okey? Penyempurnaan kita punya kehidupan. Proses Allah buat itu bukan ketika kita lahir, sebelum daripada Allah lahir. Sebelum Allah lahirkan kita, Allah takdirkan untuk kita lahir daripada ibu kita. Proses yang lama. Allah hancurkan kita, Allah nak jadikan semula. Kita contoh, nak buat kereta daripada zero lebih mudah daripada nak hancurkan. Okey? Setelah kita dah ada foundation itu tadi, kita dah ada ilmu, kita nak recreate balik. Bukan benda yang susah. Benda tu tak susah. Okey? Bila Allah buat, menyebabkan mereka bertanya, Allah nak balikkan semula ke benda ni? Ataupun tulang belulang kami? Dan mereka berkata, qalu tilka idzan karratun khasiyah. Kalau begitu, maka ia akan membawa kerugian. Dan dia nampak, dan dia tahu Allah tak akan balikkan dia semula. Biarlah, daripada kehidupan dia di dalam kubur, yang apabila nanti tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri dia bertemu, dia rasa itu sudah cukup menjadi perkara yang besar. Apabila Allah Azza wa Jalla nak memulakan proses hari kebangkitan, hari pertuduhan, mereka kata kita akan pergi kepada azab yang lebih besar ni. Okey, ketika itu kita diteruk kalau lebih pada ni, di kubur pun kita dah teruk, dan dia tidak mahu untuk pergi kepada hari qiyamah. Allah kata fa innama hiya zajratun wahidah. Okey, fa innama hiya zajratun wahidah. Pengembalian itu berlaku hanya dengan satu tiupan sekali saja. Okay? Pada satu tiupan itu Allah akan bangkitkan yang telah mati, dan mereka akan pergi kepada mahsyar. Kita akan sampai perkataan hasyar. Hasyar dalam bahasa Arab adalah berkumpul. Berkumpul. Allah tidak menggunakan Allah gunakan yaumul jama', hari perkumpulan, hari dikumpulkan. Tetapi Allah guna perkataan yaumul hasyru. Hasyar dalam bahasa Arab adalah dengan maksud dia kumpulkan orang dalam keadaan dia hambat. Contoh, kalau kita pengembala kambing sampai pada maghrib, kita nak suruh kambing kita yang meragut itu balik ke kandang, kita pukul dia. Ataupun kita buat satu keadaan menggerunkan dia, takutkan dia, menyebabkan dia bergerak. Al-hasyru begitu. Apabila ditiupkan sangkakala ataupun tiupan daripada malaikat menaikkan ataupun mengembalikan mereka ke dunia, dan mereka dihalau pergi ke mahsyar, tempat yang berkumpul itu seperti binatang. Seperti binatang. Okey? Dan Allah sebut dalam surah Abasa nanti, Allah katakan bahawa mereka ini dalam keadaan even hayawan. Dalam bahasa Arab beza antara haiwan dalam bahasa Arab pun hayawan lah. Dan juga perkataan bahasa Arab Al-An'am dalam suratul An'am. Suratul An'am ataupun perkataan Al-An'am
ia kembali kepada maksud bahawa binatang yang berkaki empat yang dia kita ternak. Okey, kita ternak. An'am adalah binatang yang diternak, okey, yang berkaki empat. Contoh kambing, kita ada ladang kambing, ladang lembu, ladang rusa. Allah dalam Quran menjadikan orang yang hidup atas muka bumi ini, Allah bagikan hati tak mau berfikir, Allah berikan telinga tak mau dengar, Allah berikan mata tak mau melihat daripada kebesaran Allah. Allah samakan mereka dengan an'am, bahkan hina daripada itu. Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah kata mereka ini seperti an'am, binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Kenapa Allah kata ulaika kal an'am? Allah tak kata ulaika kal hayawanat. Sebab al-an'am, kalau kita tengok yang berada di dalam kandang, dia akan diberi, dia tidak ada freedom. Apa nak makan, makan. Diberi dedak. Okey? Berbeza dengan haiwan. Mereka ini walaupun haiwan, dia haiwan yang pada hakikatnya pada tahap yang sama. Haiwan ini adalah lebih kepada yang liar. Mereka ada kebebasan. Bila dia nak pergi, bila dia nak balik, bila dia nak apa, terpulang bagi dia. Bayangkan haiwan, kita ni seperti haiwan. Makan ni, makan. Duduk. Tidak ada nilai, tidak ada maruah. Allah kata, yang ada telinga, yang ada hati, yang ada mata tak menggunakan nikmat Allah, mereka ini seperti an'am. Okey, mereka ini seperti binatang ternakan yang tidak mempunyai kebebasan, yang tidak mempunyai akal, bahkan lebih sesat daripada itu. Allah kata. Jadi kita kalau dalam hidup beragama ni, dalam hidup atas muka bumi ni, orang kata A, oh A lah. Dah ustaz kata A lah. Tak pernah nak buat bacaan lebih. Okey? Sedangkan hari-hari kita boleh Google, kita buka Facebook, kita guna internet. Tak pernah pun kita search ataupun Google benda-benda berilmu. Orang tengok kata DNA, apa maksud DNA ni? Apa perbincangan para ulama? Bukan nak telan. Bukan semestinya untuk terima satu pandangan. Tapi kita ada idea. Kita ada idea. Ada sampai ustaz kata, oh dia seorang je dia tu. Tuan, pandangan tu bukan seorang juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi saja. Pandangan tu disokong ataupun diberikan oleh sebilangan di kalangan para ulama besar dunia. Okey? Daripada beberapa majlis fatwa dunia yang hanya di Jeddah sahaja yang tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Yang lain mirip untuk menyatakan ya. Saya tak kata dia putus, tetapi di sana ada perbezaan. Sebab ini adalah isu baru. Bukan zaman Nabi ada. Tak ada. Bahkan ketika Nabi SAW, okay, Nabi tak pernah tanya. Kalau tiba-tiba ada orang kafir bagi makanan pada Nabi, Nabi tanya, ini sama tak sama? Nabi tak pernah tanya. Yahudi pernah beri kepada Nabi daging, Nabi makan. Nabi tak kena, ni sembelih macam mana? Kadang-kadang kita ni Islam lebih daripada Nabi lah. Bab makanan cukup takut. Okey? Alhamdulillah lah, bukan saya kata main hentam semua makan, tak. Kadang benda yang patut untuk kita sensitif, kita tak sensitif. Tuan-tuan, dalam Quran ada satu dosa yang hari-hari kita buat. Okey? Yang kita terpaksa buat, yang masyarakat Islam kita, ustaz-ustaz ataupun jabatan agama fatwa tak pernah fight sungguh-sungguh untuk kita. Dosa yang lebih besar daripada makan babi. Yang mana dosa ini Allah Ta'ala tidak pernah untuk melancarkan perang, iaitu dosa riba. Dosa riba. Hari-hari kita dengar riba. Dalam Quran, orang buat dosa, bahkan ada orang lelaki tua yang jumpa dengan Nabi, dia mendatangi bersetubuh dengan isterinya pada pagi, pada siang Ramadan, Nabi boleh gelak kat dia. Nabi boleh bergelak ketawa dengan dia, sedangkan dia buat dosa. Tetapi dosa riba adalah satu-satunya dosa di dalam Quran dan hadis yang mana dosa bermaksud yang biasa muamalah, yang mana Allah dan Rasul
Dalam suratul Baqarah, sebelum daripada ayat hutang, Allah sebut. Kalau dalam Quran, Utsman di dalam muka surat 47, surah 47, sebenarnya 48, ayat 48, dan muka surat 48 ada satu muka ayat berkaitan dengan ayat hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ayat terpanjang dalam Quran. Sebelum daripada itu Allah menyebutkan bagaimana dosa riba ini, Allah fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Bagi tahu dia, Allah kata untuk Allah lancarkan perang pada dia, dan juga Allah dan Rasul melancarkan perang. Ada kita buat, ada buat satu misi, nangis-nangis, macam mana kita makan duit riba dan sebagainya. Ada buat? Tak ada. Bab rokok, Kementerian Kesihatan juga pernah keluarkan beberapa tahun dahulu di dalam rokok adanya DNA babi. Tuan-tuan boleh baca perantara akhbar. Ada ketika itu nak terkejut tergempak? Tak ada. Kita ni berpilih. Yang patut kita ni, kita tak sepatutnya kita fight. Kita lawan. Okey? Dan yang tak patut-patut kita, yang benda yang ada khilaf, yang mungkin ada keluasan dalam bab itu, kita jadi macam semua jadi hebat. Allah kata dalam ayat ke-12, qalu tilka idzan karratul khasirah fa innama hiya zajratun wahidah. Okey, zajratun wahidah ada satu keadaan di mana kita menjerit untuk menyebabkan orang lari pada kita. Zajar. Fa innama hiya zajratun wahidah. Perkataan ini dalam bahasa Arab adalah untuk kita jerit, untuk menyebabkan kita jerit pada seseorang untuk dia beredar. Sebab itu kafir Quraisy guna Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kafir Quraisy buat kepada Nabi SAW. Wa qalu majnunun wazdujir. Mereka orang kafir Quraisy kata kat Nabi bahawa Nabi itu gila, okey, dan menjerit kepada Nabi supaya Nabi pergi lari ataupun Nabi beredar. Nabi nak cakap dakwah, dia datang dihina-hina Nabi, menyebabkan Nabi rasa tak patut berada di situ dan Nabi beredar. Wa qalu majnunun wazdujir fa idahum bis-sahirah. Fa'idahum bis-sahirah, iaitu di mana mereka ini dalam keadaan mati, tidur di dalam kubur, dan mereka diganggu dan mereka bangkit. Fa'idahum bis-sahirah, mereka hidup kembali dan kembali kepada permukaan bumi. Fa'idahum bis-sahirah. Itu adalah part yang kedua daripada ayat ke-6 sampai kepada ayat ke-14, di mana Allah menggunakan pengakhiran sajak ta marbuta. Itu Allah menyatakan yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna idzana marduduna fil hafirah, sampai kepada fa idzahum bis-sahirah. Fa idzahum bis-sahirah. Dan insyaallah pada kita sambung pada hal adakah hadis Musa sehingga pada akhirnya pada kuliah Allah Alam macam mana bulan depan kita akan sudah masuk ke dalam Ramadan. Okey, dan kita akan lihat pada kuliah yang seterusnya kita akan sambung daripada Al-Ataka Hadis Musa. Al-Ataka Hadis Musa. Dan insya-Allah kita akan masuk ke dalam Ramadan dan kita dalam dan masih lagi Syaban, dan esok adalah hari Sabtu adalah hari Jumaat. Kita sampai kepada pertengahan bulan Syaban. Dan wallahu a'lam, antara nisfu Syaban kadang-kala ada beberapa sedikit perkongsian tentang boleh bersetuju ataupun tidak. Beberapa amalan yang kadang-kala saya menyebutkan antara pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tidak ada satu pun hadis yang sahih menyebutkan tentang nisfu Syaban amalan yang khusus. Amalan yang khusus. Masyarakat kita kadang dia baca 3 Yasin 3 kali. Bahkan dia berpuasa pada 15 Syaban. Kalau 15 Syaban termasuk Jumaat ni. Okey, termasuk Jumaat ni. Tidak boleh untuk buat puasa pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, melainkan ia diiringi. Maksudnya Khamis kita puasa, Jumaat kita puasa sekali. Kita nak puasa Jumaat, kita sama ada puasa Khamis ataupun puasa Sabtu. Kita nak puasa Sabtu, sama ada kita puasa hari Jumaat ataupun hari Ahad. Hari Ahad sama ada kita puasa Ahad itu bersama dengan Sabtu ataupun dengan Isnin. Nabi SAW larang dan Nabi minta supaya diiringi sebelum daripada Al-Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa
tidak bercanggahan dengan Quran dan juga sunnah, berpuasa disebabkan khas nisfu Sya'ban. Boleh untuk puasa nisfu Sya'ban, boleh berpuasa pada 15 Sya'ban kerana Nabi memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Ya. Dalam hadis Muslim, Imam Nawawi meletakkan bab kepada Sahih Muslim bahawa tidak dibenarkan memenuhkan Sya'ban dengan puasa. Kerana Aisyah menyatakan Nabi tak pernah puasa penuh melainkan dalam Ramadan, dan tidak pernah berpuasa sepaling-paling banyak melainkan di dalam, maksud tidak penuh tapi paling banyak di dalam Sya'ban. Okey, untuk berpuasa kerana ia sebahagian daripada Sya'ban tak ada masalah. Tetapi dengan niat dia kata ada fadilat khas puasa nisfu Sya'ban, tidak ada. Tidak ada. Okey, tidak ada puasa tersebut dalam nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Yasin, tuan-tuan, untuk baca Quran tak ada masalah. Untuk baca Quran tak ada masalah. Apabila nak baca Quran tak ada masalah. Di sana guru kami, guru saya Profesor Dr. Muhammad Abu Laith Al-Khirabari, saya mengambil sanad-sanad hadis kutub sittah dan kitab yang lain daripada beliau. Okey, so guru saya daripada India, guru hadis saya, menulis satu kitab khas, satu buku khas berkaitan dengan amal nisfu Sya'ban, dengan menyatakan tidak ada satu pun hadis kelebihan nisfu Sya'ban melainkan satu hadis, ya, melainkan yang baki itu adalah sama ada dhaif, lemah ataupun palsu yang dicipta. Okey, tentang kelebihan tak ada. Baca Yasin 3 kali dapat sekian-sekian. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata doa pada malam itu doa yang bercanggahan dengan akidah. Tuan-tuan boleh buka dalam fatwa-fatwa kontemporari oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya hanya menakalkan. Yang ada adalah satu hadis yang diperselisihkan, tetapi sekurang-kurangnya ia boleh sampai kepada sanad hasan oleh hadis yang diriwayatkan Ibn Majah, Abu Dawud dan sebagainya, At-Tirmizi juga. Hadis di mana Allah turun daripada langit ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, mengampunkan siapa yang meminta keampunan, istighfar, memohon ampun, memberikan ataupun memohon kepada Allah, Allah mustajabkan, melainkan orang yang bergaduh, tak mau elok kepada kawan dia bergaduh, dia kekal dengan pergaduhan itu, Allah tak terima benda ni. Okey, itu sahaja kelebihannya. Okey, tak ada ibadah khusus. Kita bangkit malam tu nak tahajud tak ada masalah. Saya kata tak ada masalah. Tetapi dengan menjadikan satu amalan khusus, ia memerlukan kepada nas. Okey, kita bangkit semua tak ada masalah. Tapi kita tuan-tuan buat sekalian kerana Nabi SAW buat sekalian. Tak ada hadis itu. Saya boleh confirmkan dalam riwayat al-hadis tidak ada hadis buat satu fadilat amalan khas, tidak ada. Bukan sahaja mazhab guru saya mungkin mazhab Hanafi, tapi mazhab Syafi'i pun menolak. Tidak ada wujudnya. Okey? Dan riwayat-riwayat daripadanya adalah satu riwayat yang tidak kuat langsung, bahkan boleh mencapai kepada riwayat-riwayat yang palsu. Riwayat yang palsu. Dan kita masuk ke dalam Ramadan. Ramadan satu bulan yang ditunggu-tunggu. Sebab itu untuk kita satu orang yang kata Mu'alla bin Fadl dan Yahya ibn Kathir, di kalangan tabi'in menunggu ataupun berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum daripada kedatangan Ramadan. Sebab dalam Ramadan kita akan buat amal yang banyak, bermaksud kita akan maraton melakukan ibadah dalam Ramadan. Sebab itu Nabi paling banyak puasa dalam Sya'ban, sebab untuk menjadikan perkara itu biasa dengan kita di dalam Ramadan. Kita juga kalau kata kita tak mulakan untuk mula banyak baca Quran, okey, dalam Ramadan boleh kita nak buat kerja lama, kita perlukan stamina. Lepas tu kadang-kadang seminggu 3-4 kali kita bersenam supaya bila kita ada kerja lebih, maksudnya kita kuat lagi. Bukan buat kerja 2-3 jam, lepas tu dah letih, tak boleh nak bangkit, nak kata letih lah sepanjang hari dah. Untuk buat maraton yang panjang dalam Ramadan, dia memerlukan persediaan sekarang. Biasakan dengan Quran. Okey? Dan kita salah satu perkara yang penting di dalam Ramadan itu adalah Quran. Allah kata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Kita yang Allah Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Siapa yang bacaan siapa man qara'a Quran wa huwa mahirun bihi, siapa yang baca Quran dia pandai baca Quran, dia mahir, dia elok baca Quran, dia bersama dengan ma'al kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Wa may yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u bihi, dan dia itu payah baca Quran. Okey, kita ni tak biasa dengan Quran. Bismillah lambat, tiba-tiba salah. Kadang-kadang kita ni ingat dia baca Quran ni macam baca novel. Dia baca gitu lalu saja. Tajwid tak ada, apa tak ada. Tapi kita nak belajar. Tak, itu yang terbaik. Nabi kata dia payah belajar. Okey, masyaqqat fi. Dia ada apa bebanan. Falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Dia baca Quran dapat pahala, dia susah itu dapat pahala. Dia susah itu dapat pahala. Okey? Dia susah itu dapat pahala. Jadi, apabila Nabi SAW hadis sahih, setiap kali Ramadan Nabi akan berjumpa dengan Jibril. Nabi akan bertalaqi musyafah, Nabi akan bertadarus dengan Jibril. Tuan-tuan, tadarus menggunakan fa'il tafa'ul, bermaksud dia memerlukan kepada second party, pihak yang kedua. Apabila kita boleh baca Quran, kita bagus baca Quran dan orang pun meyakini bacaan Quran kita boleh mula dengan tadabbur Quran. Kita baca Quran sambil tadabbur. Kita tengok apa yang Allah sedang kata kat kita. Usaha untuk habiskan, bukan menjadi wajib. Usaha untuk habiskan Quran. Okey? Bagi orang yang belum lagi mahir, macam mana? Bukan diambil, kadang-kadang kesilapan kita sedikitlah, bukanlah silap besar pun. Bagus untuk kita buat halaqah, buat bulatan kita baca surah. Okey? Tetapi yang bagus adalah contoh kita tak belajar Quran tak elok. Sekarang alhamdulillah semangat ini dah mula dah. Pergi kepada kawan kita bacaan yang elok. Kata mat, hari ni aku nak semak apa juzuk yang kedua surah Baqarah, engkau tengokkan boleh? Itu dia. Sebab Nabi jumpa dengan Jibril, Jibril baca, Nabi dengar. Allah bagi tahu wahyu, Jibril baca dulu, Nabi dengar. Kemudian Nabi hafal. Nabi baca depan Jibril betulkan. Jibril ajarkan. Bermaksud ada 2 orang. Macam mana kita kata kita nak perbaiki bacaan, kita baca seorang-seorang. Sudah tentu kita tahu sama ada benda itu betul ataupun tidak. Kita pergi kawan kita yang baca Quran bagus, kita baca innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dhinunaka wa hum aghniya. Okey? Dia cakap yang tadi ni kena dengung. Kita baca alif lam mim. Dia kata dah, lam kepada mim itu ada dengung. Alif lam mim. Lam itu bertemu dengan mim, padanya mim bertemu dengan mim, ia dengung.